Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar dan juga para penonton sekalian. Kita teruskan pembelajaran kita untuk silibus matematik tambahan KSSM tingkatan 5, bab yang kelima iaitu taburan kebarangkalian, dan dalam siri video kali ini kita akan mempelajari tentang 5.2 iaitu taburan kebarangkalian binomial. Okey, anda akan bersama dengan rakan anda iaitu saudara Amir. Okey, Amir? Ya, cikgu. Dah ready dah, Amir, untuk belajar? Okey, cikgu. Okey, Amir, kita mulakan pembelajaran kita, Amir, dengan mengenali dahulu apa yang dikatakan sebagai taburan binomial. Jadi sebelum itu, Amir, kita perlu tahu apa yang dikatakan sebagai percubaan Bernoulli. Okey, apa itu percubaan Bernoulli? Suatu eksperimen yang menghasilkan hanya dua kesudahan, sama ada kejayaan atau kegagalan. Itu dikenali sebagai percubaan Bernoulli. Okey, sebagai contoh, kita ambil eksperimen ini, iaitu menembak burung. Okey, Amir tengok gambar ni. Orang ni tengah tembak burung kan? Baik, di sini kan ada dua saja kesudahan yang mungkin, iaitu sama ada bila ditembak burung ni, sama ada kena ataupun tak kena. Nampak tak? Jadi kan di sini ada dua kesudahan. Yang ni lah yang dipanggil sebagai percubaan Bernoulli. Amir boleh faham? Okey, cikgu faham, cikgu. Okey, kita teruskan. Baik, dalam kes ini bila ditembak burung ni kena itu dikatakan sebagai kejayaan. Oleh itu kalau tembak tak kena maka dikatakan sebagai kegagalan lah. Boleh Okey. Kemudian kejayaan ini kan kita nyatakan sebagai P. P di sini kita gunakan huruf kecil, jangan gunakan huruf besar pula. Huruf besar lain maksud dia. Okey, cikgu, okey. Okey, cikgu nak tanya Amir satu soalan di sini. Okey, pada pendapat Amir, apakah nilai kebarangkalian si penembak burung ini tembak dan kena, Amir? Apa nilai kebarangkalian dia? Pada pendapat Amir, cikgu, kebarangkalian dia 1/2 lah, cikgu. Sebab eksperimen ini dia sama, cikgu, macam kita lambung duit siling tu kan. Duit siling kan kalau kita lambungkan kan dia ada dua kesudahan, cikgu. Sama ada dapat angka ataupun gambar. Jadi kebarangkalian dia 1/2 lah, cikgu, untuk dapat angka dan juga 1/2 untuk dapat gambar. Jadi samalah, cikgu, dalam kes ni. Okey, bagus dengan pendapat Amir tu. Tapi cikgu nak bagi tahu di sini pendapat Amir tu tak boleh diterima, sebab apa? Sebab dalam kes ini, okey, kebarangkalian ditembak tu kena ataupun tak kena, dia sangat-sangat bergantung kepada kepakaran si penembak tu. Betul tak? Dia tak macam lambungan duit siling tu, Duit siling tu dia tak perlukan kepakaran. Siapa-siapa pun boleh lambung. Tu beza dia, kan? Jadi maksudnya di sini, okey, kita letakkanlah satu andaian di sini. Penembak ini memang hebat orangnya. Kalau si penembak ni tembak burung ni kan, kebarangkalian ditembak tu kena lebih tinggi daripada tak kena. Jadi kita letakkan andaian di sini, kebarangkalian kejayaan ataupun kebarangkalian ditembak tu kena, kita letakkan sebagai 0.7. Arti kata lain, bila ditembak tu 70% kena lah, nampak tak? Jadi maksudnya itu adalah kepakaran dia lah. Jelas tak dengan keterangan ni? Okey, cikgu. Cikgu, jadi maksudnya, cikgu, kebarangkalian kegagalan Q ni 0.3 lah, cikgu. Betul. Bagus, kamu dah terfikir yang tu, Yelah, cikgu, sebab dia ada dua je kat sini, cikgu. Okey, bagus. Okey, daripada sini, kita dapat buat satu catatan, iaitu hasil tambah P dan Q ni mestilah sama dengan 1. Betul tak? Sebab dia ada dua saja, sama ada P ataupun Q. Betul kan, Betul, cikgu, betul. Tambahan pula nilai kebarangkalian paling tinggi 1 kan, cikgu, kan? Itu sebab dapat P tambah Q sama dengan 1 kan, cikgu, kan? Betul, tepat sekali apa yang kamu katakan tu. Bagus. Okey, jadi daripada sini, kalau kita nak dapatkan nilai Q, maka 1 tolak P lah. Okey, dan satu lagi, macam mana kita kata tadilah, bahawa nilai kebarangkalian itu dia tak boleh lebih daripada 1, okey, dan dia tidak boleh kurang daripada 0. Jadi kita nyatakan yang P adalah kurang daripada 1 lebih daripada 0. Okey, cikgu, okey.
Cikgu, nak tanya sikit. Dia tak boleh termasuk 1 dan juga 0 ni cikgu Dia macam ni meh. Dalam kes ini kan dia kan ada 2, sama ada kejayaan atau kegagalan. Kalau kita letak dia sama dengan 1 ni meh, maksudnya berlaku satu keadaan di mana dia tembak mesti kena. Tak berlaku langsung yang tak kena tu. Betul tak? Jadi dah keluar daripada takrifan ni lah. Jadi itulah sebabnya kita tak letakkan sama dengan tu. Okey cikgu, okey. Okey meh, daripada sini meh kita nyatakan di sini bahawa eksperimen yang terdiri daripada n percubaan Bernoulli yang serupa dikenali sebagai eksperimen binomial. Meh faham tak? Maknanya cikgu, eksperimen Bernoulli ni kita jalankan beberapa kali cikgu Betul meh. Jadi maknanya percubaan Bernoulli yang serupa ni kita jalankan beberapa kali maka dia dikenali sebagai eksperimen binomial. Okey meh. Okey cikgu, okey. Okey meh, slide seterusnya ni meh kita akan lihat ciri-ciri eksperimen binomial. Di sini ada 4 ciri eksperimen binomial. Yang pertama iaitu eksperimen terdiri daripada n percubaan Bernoulli yang serupa. Okey. Yang kedua, setiap percubaan hanya mempunyai 2 kesudahan, iaitu kejayaan atau kegagalan. Okey. Yang ketiga, kebarangkalian kejayaan bagi setiap percubaan adalah tidak berubah. Dan yang keempat, setiap percubaan adalah tidak bersandar, iaitu kesudahan suatu percubaan tidak memberi kesan kepada kesudahan yang lain. Okey, inilah dia 4 ciri eksperimen binomial. Okey, meh? Okey cikgu, okey. Okey, meh, seterusnya meh kita lihat beberapa eksperimen di sini kemudian kita buat justifikasi untuk menentukan sama ada eksperimen ini merupakan eksperimen binomial ataupun bukan. Okey, ini eksperimen yang pertama. Iaitu melambung duit shilling 50 sen pada percubaan pertama dan melambung sebiji dadu pada percubaan kedua. Okey, di sini cikgu dah senaraikanlah 4 ciri eksperimen binomial ni untuk rujukan. Baik, lambungan pertama duit shilling, lambungan kedua buah dadu ni. Kalau pertimbangan Amir, dia eksperimen binomial ke bukan? Amir rasa macam bukan dia cikgu. Okey. Jawapannya ialah bukan. Betul. Tapi apa alasan Amir? Di sini cikgu, kalau merujuk kepada ciri-ciri eksperimen binomial nombor 1 ni cikgu, dia kata eksperimen terdiri daripada n percubaan Bernoulli yang serupa cikgu. Tapi sekarang ni eksperimen ni tak serupa cikgu. Satu duit shilling, satu buah dadu. Okey. Boleh diterima. Selain daripada tu meh? Itu sajalah cikgu yang Amir nampak. Okey, tak apa. Amir tengok cikgu punya hujah pula. Okey, dalam lambungan pertama ni, kebarangkalian kejayaannya ialah 1/2. Sebab dia ada 2 permukaan shilling di sini, iaitu angka dan juga gambar. Manakala lambungan yang kedua ni, kebarangkalian kejayaannya ialah 1/6 sebab dia ada 6 permukaan. Betul tak? Jadi maksudnya dekat sini, nilai kebarangkalian kejayaan ini tidak sama. Jadi maknanya di sini dia tidak menepati ciri yang ketiga. Betul tak? Dalam ciri ketiga ni dia kata kebarangkalian kejayaan bagi setiap percubaan adalah tidak berubah. Kan? Betul cikgu, betul. Itulah alasan kenapa kita katakan bahawa eksperimen 1 ini bukan eksperimen binomial. Macam mana boleh? Okey cikgu, boleh. Okey untuk slide ini kita lihat eksperimen yang kedua pula. Okey, dalam satu kajian didapati 7 daripada 10 orang pelajar di sebuah kolej melakukan kerja sambilan. Jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, adakah taburan kebarangkalian bagi pelajar yang melakukan pekerjaan sambilan bertaburan secara binomial? Amin nak kata apa ni eksperimen ni? Tak pastilah cikgu. Boleh cikgu terangkan cikgu? Boleh. Okey, kalau Amir perhatikan eksperimen ini dia memenuhi ciri-ciri eksperimen binomial ni. Okey, Amir tengok dia akan menghasilkan 2 kesudahan sama ada kejayaan atau kegagalan, iaitu kalau dia melakukan kerja sambilan itu adalah kejayaan. Maka kalau tidak melakukan kerja sambilan itu kegagalan. Nampak?
Jadi maksudnya dia merupakan suatu eksperimen Bernoulli lah. Jadi sekarang ni meh kan ada 4 orang ni kan. Kalau kita ambil setiap seorang tu, kita dapatkan nilai kebarangkalian sama ada dia melakukan kerja sambilan ataupun tidak. Dia akan dapat nilai kebarangkalian yang sama, iaitu 7/10 ni. Okey, dan seterusnya dia juga memenuhi ciri yang keempat, iaitu percubaan ini tidak bersandar. Okey cikgu, okey. Baik. Okey, kita tengok eksperimen yang ketiga pula. Cuba kita pertimbangkan sama ada dia eksperimen binomial ataupun bukan. Didapati bahawa seorang murid lepasan SPM mempunyai 3 pilihan, iaitu menyambung pelajaran di dalam negara, menyambung pelajaran di luar negara dan tidak menyambung pelajaran. Bagi Amir, ini eksperimen binomial ataupun bukan? Yang ni jelas cikgu, bukan cikgu. Yes, okey. Apa alasannya? Sebab dia ada 3 cikgu kesudahan dia ni, iaitu menyambung pelajaran di dalam negara, menyambung pelajaran di luar negara ataupun tidak menyambung pelajaran. Dia sedangkan ciri binomial ni cikgu, dia mesti ada 2 kesudahan saja. Betul-betul. Bagus, tepat sekali alasan tu, Meh. Okey, Meh. Jadi sekarang Amir dah pun mengenali ciri-ciri eksperimen binomial, kan? Okey cikgu, okey. Okey, Meh, kita teruskan pembelajaran kita, Meh, dengan satu aktiviti penerokaan di sini, Okey, aktiviti penerokaan ini bertujuan untuk kita mempelajari tentang kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial, jadi maknanya kita nak cari nilai kebarangkalian, Meh. Okey cikgu, okey. Baik. Di sini, Meh, kita berikan satu situasi di sini, iaitu dalam satu kajian didapati 7 daripada 10 orang pelajar di sebuah kolej memiliki kenderaan sendiri. Jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, berapakah kebarangkalian 2 orang pelajar memiliki kenderaan sendiri? Okey. Jadi kita lihat di sini, eksperimen ini merupakan suatu eksperimen binomial, kerana dia telah memenuhi 4 ciri eksperimen binomial seperti mana yang kita bincangkan tadi, kan? Okey, apa yang penting di sini dalam eksperimen binomial ialah dia akan menghasilkan 2 kesudahan, iaitu kebarangkalian kejayaan ataupun kebarangkalian kegagalan. Okey. Jadi di sini, Meh, untuk makluman Amir, dalam konteks ini, kebarangkalian kejayaan itu ditentukan dengan cara 7/10. 7/10 yang kita dapat dari maklumat ni, Meh. Iaitu 7 daripada 10 ni, kan? Okey, 7 daripada 10 ini sebenarnya dia menyatakan nilai kebarangkalian kejayaan, iaitu 0.7. Boleh, Meh? Okey cikgu, okey, okey. Okey, Meh. Kalau macam tu, Meh, apa nilai kebarangkalian kegagalan? Kebarangkalian kegagalan 0.3 lah cikgu. Okey, betul, bagus. Macam mana setakat ni? Okey cikgu, boleh. Okey, Meh, kalau kita perhatikan, Meh, dalam eksperimen ini, dinyatakan bahawa jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, nampak? Jadi di sini memberitahu kita bahawa, Meh, adanya di sini pemboleh ubah rawak, dan ini adalah suatu eksperimen binomial, maka pemboleh ubah rawak yang wujud di sini dikenali sebagai pemboleh ubah rawak binomial. Boleh tak, Meh? Okey cikgu, okey. Nampak dah pelik dah, nampak muka dah. Okey, pemboleh ubah rawak binomial ni, Meh, kita boleh nyatakan seperti ni. Ambil tengok. X ini adalah pemboleh ubah rawak binomial. Kita tulis ini B. B ni maksudnya binomial lah. Okey. Dan letakkan satu kurungan di sini, Meh. 4 ini merujuk kepada bilangan percubaan ni, nampak tadi. Dia kata jika 4 orang pelajar dipilih, maksudnya 4 itu menyatakan tentang bilangan percubaan lah, iaitu 4. Okey. Manakala ni, Meh, 0.7 inilah kebarangkalian kejayaan. Jadi maknanya, Meh, bila Amir jumpa di mana-mana soalan adanya pernyataan matematik yang ditulis seperti ini, kita faham bahawa ini adalah taburan kebarangkalian binomial. Boleh? Okey cikgu, okey. Okey, Meh, jadi maknanya di sini, Meh, kita boleh tuliskan satu pernyataan secara umum, iaitu pemboleh ubah rawak binomial yang kita tulis seperti ini, iaitu kita tulis X, okey, huruf besar,
Kemudian kita letakkan tanda ombak ni. Kemudian B ini bermaksud binomial. Dalam kurungan ini N, sini P, di mana N ini adalah bilangan percubaan dan P adalah kebarangkalian kejayaan. Boleh tak? Okey juga, okey. Okey, baik, kita teruskan dengan aktiviti penerokaan di sini. Okey, dalam eksperimen yang sama ni kita lihat apa yang dia minta. Okey, di sini jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, berapakah kebarangkalian 2 orang pelajar memiliki kenderaan sendiri? Maksudnya di sini kita diminta untuk mencari nilai kebarangkalian 2 orang pelajar daripada 4 orang pelajar ini yang memiliki kenderaan sendiri. Okey, persoalannya di sini bagaimana cara untuk kita menentukan nilai kebarangkaliannya? Betul tak? Okey juga, betul juga. Okey, kita nak tentukan nilai kebarangkalian ni kita perlu gunakan rumus. Amin nak tengok tak rumus dia? Rumus dia macam ni macam mana Okey tak? Wish, cikgu, rumus apa ni cikgu? Tak pernah jumpa apa cikgu. Inilah ilmu baru yang kita belajar dalam tajuk ni. Ini adalah rumus taburan kebarangkalian binomial. Okey, ambil tengok di sini rumus dia. P besar ni ialah kebarangkalian probability. X sama dengan R. X pun boleh ubah rawak binomial. Okey, di sini N ialah bilangan percubaan NCR. Ingat lagi tak ni yang kita belajar NCR ni? Ingat cikgu, ini dalam tajuk pilih atau gabungan tu cikgu. Betul-betul. Okey, NCR. P inilah kebarangkalian kejayaan, kuasa dengan R. Kemudian Q adalah kebarangkalian kegagalan. Kemudian kuasa dengan N tolak R, di mana R ini sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya lah sampai N ni. Okey, di sini kita buat satu catatan di sini, iaitu N ialah bilangan percubaan, kemudian R ialah bilangan kejayaan, P kebarangkalian kejayaan dan Q ialah kebarangkalian kegagalan. Okey. Jadi kita akan guna rumus ni lah Okey juga, okey. Okey, kita teruskan di sini Seterusnya kita nak cari apa tadi? Nak cari nilai kebarangkalian 2 orang pelajar memiliki kenderaan sendiri. Jadi maknanya kita nak cari P X sama dengan 2. Boleh Ini ambil faham ni? Faham juga, faham. Okey. Jadi kita gantikan je lah dalam rumus tu. Ambil tengok N ini adalah 4. Okey, jadi R dia lah 2. Kebarangkalian kejayaan tadi kita dah kata dah 0.7. Okey, kuasa 2. Kemudian ni kebarangkalian kegagalan 0.3. Kuasa dengan 4 tolak 2. Dan akhirnya tekan kalkulator, kita dapatlah jawapan dia ialah 0.2646. Inilah dia nilai kebarangkalian 2 orang pelajar memiliki kenderaan daripada 4 orang pelajar yang dipilih itu. Tentulah cara dia. Cikgu, rumus ni nak kena hafal lah cikgu. Kalau Amir dapat hafal lagi bagus. Okey, kalau Amir tak hafal, kalau dalam exam dia adalah dalam senarai formula tu. Tapi kalau dapat hafal lagi bagus. Okey cikgu. Okey, kita tengok penerokaan lanjutan di sini. Masih lagi eksperimen yang sama. Kali ini dia kata, jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, hitungkan kebarangkalian bagi setiap nilai X yang mungkin. Jadi maksudnya disuruh kita cari nilai kebarangkalian bagi setiap X tu. Jadi nilai X tu apa dia X itu adalah pemboleh ubah rawak binomial, iaitu X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ini Amir tahu tak macam mana dapat 0 hingga 4 ni? Amir rasa Amir tahu cikgu. Janganlah rasa-rasa je. Okey, kalau betul cuba Amir terangkan. Di sini cikgu, 0 ni bermaksud dalam 4 orang ni cikgu, tidak ada seorang pun yang memiliki kenderaan sendiri. Manakala 1 ni cikgu menunjukkan bahawa dalam 4 orang ni kemungkinan seorang yang mempunyai kenderaan sendiri. 2 ni cikgu bermaksud dalam 4 orang ni mungkin 2 orang yang memiliki kenderaan sendiri. Macam tu cikgu seterusnya, 3 orang dan 4 orang ni. Okey, bagus jelas penerangan kamu tu. Okey, seterusnya kita diminta apa? Mencari nilai kebarangkalian bagi setiap nilai X ni. Maksudnya kita kena cari kebarangkalian X sama dengan 0, kebarangkalian X sama dengan 1, kebarangkalian X sama dengan 2, X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Dia minta kita cari nilai kebarangkalian semua ni. Okey. Boleh tak kita nak cari macam mana? Guna rumus tadi lah cikgu kan?
Betul meh? Kita gunakan rumus tadi lah. Okey, jadi meh untuk kes yang pertama ni X sama dengan kosong. Kita akan tulis macam ni lah kan. 4 si kosong, 0.7 kuasa kosong darab dengan 0.3 kuasa 4 Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, dapatlah 0.0081 nilai keberangkalian X sama dengan kosong. Boleh? Okey juga boleh. Okey, kalau X sama dengan 1 pula, gantikan nilai-nilai berkenaan dalam rumus ini, ringkaskan, ambil kalkulator sampai dapat jawapan akhir. Itulah dia nilai keberangkaliannya. Begitulah seterusnya meh. Untuk yang lain-lain sama, mengulangi perkara yang sama saja meh. Nampak tak? Senang tak? Okey juga boleh. Tapi banyaklah cikgu kerja dia cikgu Kamu ni fikir banyak kerja lah meh. Okey meh, daripada sini meh, kalau cikgu tanya berapakah jumlah hasil tambah semua nilai keberangkalian ni? Amir akan kata apa? Satu lah cikgu. Okey, kenapa? Sebab nilai keberangkalian paling tinggi 1 cikgu. Okey, bagus. Faham pun. Jadi kita boleh tulis macam ni lah. Nampak tak? Okey juga okey. Faham dah yang ni? Faham dah. Jadi kita nyatakan bahawa jumlah keberangkaliannya adalah 1. Okey, mari kita teruskan dengan penerokaan lanjutan di sini. Masih lagi eksperimen yang sama. Kali ni apa yang diminta meh? Dia kata benakan jadual taburan keberangkalian binomial dan lukiskan graf bagi taburan ini. Okey, bila diminta jadual taburan keberangkalian, tak susah meh. Kita benakan jadual seperti ini dan kita masukkanlah nilai-nilai keberangkalian yang kita dapat tadi. Macam tu je jadual taburan keberangkalian binomial ni. Boleh kan? Okey juga boleh juga. Okey, seterusnya dia kata lukiskan graf. Bila lukis graf, apa lagi? Ambil kertas graf lah. Yang itu yang diperlukan. Okey, dalam video yang pertama dulu kita telah pun mempelajari tentang graf ni. Sekarang ni cuba Amir tunjukkan meh. Boleh juga. Okey, mula-mula cikgu lepas kita ambil kertas graf, kita lukiskan paksi Y. Paksi Y di sini mewakili keberangkalian X sama dengan R. Manakala paksi X cikgu kita ambil untuk mewakili R. Dan di sini cikgu kita tentukan skala yang sesuai cikgu. Jadi di sini apa yang Amir nampak, skala yang sesuai ialah 2 cm ni cikgu. Dia mewakili 0.1. Jadi kita boleh tulis seperti inilah cikgu. Kemudian cikgu paksi X ini kita nyatakan 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, kemudian cikgu seterusnya kita plotkan nilai-nilai yang berkenaan. Dan akhirnya cikgu kita ambil pembaris, kita lukiskan garis-garis yang mencancang seperti ini. Okey cikgu, siap lah cikgu. Okey, jelas sekali apa yang Amir katakan tu. Okey, macam mana boleh? Boleh cikgu boleh. Lebih kurang macam yang kita dah bincang dalam video sebelum ni cikgu Betul betul. Okey di sini ada lagi penerokaan lanjutan dia, iaitu apa yang diminta di sini ialah berdasarkan apa yang kita dah dapat ni tadi, kita diminta untuk hitungkan nilai keberangkalian yang pertama, sekurang-kurangnya 3 orang memiliki kenderaan sendiri, dan yang kedua, tidak melebihi 3 orang memiliki kenderaan sendiri. Okey, dalam situasi ni nak buat macam mana Okey, Amir tengok di sini. Sekurang-kurangnya 3 orang. Apa yang Amir faham tentang sekurang-kurangnya 3 orang? Sekurang-kurangnya 3 orang ni cikgu, apa yang Amir faham ialah dia boleh 3 orang ataupun 4 orang cikgu. Betul tak cikgu? Betul. Okey di sini Amir jangan salah faham bagi menyatakan keberangkalian sekurang-kurangnya 3 orang, ini cara kita tulis, iaitu keberangkalian X lebih besar sama dengan 3. Sebab kebanyakan pelajar dia salah faham maksud sekurang-kurangnya tu. Sekurang-kurangnya dengan kurang daripada tak sama tau kalau kurang daripada 3 itu maksudnya dia 2, 1, 0. Betul tak? Tapi kalau sekurang-kurangnya 3 orang, dia mesti 3 atau 4. Jadi yang sesuai kita akan tulis X lebih besar sama dengan 3. Boleh Boleh ke boleh? Okey, kalau X lebih besar sama dengan 3 dia ada 2 kemungkinan lah di sini. Sama ada keberangkalian X sama dengan 3 atau keberangkalian X sama dengan 4.
Perkataan yang kita gunakan atau bila atau maka kita gunakan di sini tambah. Okey, jadi di sini kebarangkalian X sama dengan 3 dan 4 ni ambil sajalah nilai daripada jadual ni. Kemudian kita ambil kalkulator, kita tambahkan, maka itulah jawapan dia. Mudah saja. Okey cikgu, okey. Baik, seterusnya soalan B, dia kata hitungkan nilai kebarangkalian tidak melebihi 3 orang memiliki kenderaan sendiri. Apa pula yang faham di sini? Tidak melebihi cikgu, maksudnya kurang cikgu daripada 3 orang. Okey, betul, bagus. Termasuk tak 3 orang tu? Kalau tak melebihi 3 orang, maksudnya termasuklah cikgu 3 tu. Okey, betul-betul. Jadi maksudnya kita tulis P, X kurang sama dengan 3. Jadi kalau kurang sama dengan 3 tu, apa nilai dia? Dia boleh 3, 2, 1 ataupun kosong cikgu. Yes, betul. Okey. Jadi macam mana cara kita nak dapat nilai kebarangkalian ni? Kita ambillah setiap satu ni, kita tambahkanlah. Tapi di sini nampak kurang bijak sikit kalau buat macam tu. Ini kan kalau tengok di sini nilai kebarangkalian ni kita dah dapat. Kita cuma salin balik dan ambil kalkulator, kira nampak senang lah kan. Tapi kalau dia belum dapat kita terpaksa kira satu-satu ni. Macam mana kita kira tadi gunakan rumus. Jadi dia jadi leceh kan kan? Betul juga cikgu Itulah Jadi maksudnya kalau guna cara macam ni kurang bijak lah. Jadi macam mana cara bijak dia? Tak tahulah cikgu sebab tak cukup bijak lagi. Okey. Cikgu pun tahu. Cikgu pun tak kata bijak. Jadi kita buat macam ni tengok cikgu tunjuk. Kita gunakan 1 tolak kebarangkalian X sama dengan 4. Kan bijak di sini? Masih tak bijak lah cikgu. Tak faham. Okey. Dia macam ni kan nilai kebarangkalian paling tinggi kan 1. Jumlah dia semua ni kan 1. Itu tahu dah kan? Betul cikgu. Jadi 1 tu kita tolaklah yang 4 ni, kebarangkalian 4 ni. Maka dapatlah hasil tambah semua 0 sampai 3 ni. Betul tak? Okey cikgu. Baru nampak cikgu. Lambat Okey, jadi 1 tolak kebarangkalian X sama dengan 4.2401 dan ambil kalkulator lah. Dapatlah 0.7599. Itulah jawapan dia. Macam mana? Okey? Okey cikgu, okey. Bijak dah sekarang Rasalah bijak sikit tu. Okey lah itulah dia tadi satu aktiviti penerokaan untuk kita mempelajari tentang kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. Macam mana? Boleh dah? Okey cikgu, boleh cikgu. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat slide yang seterusnya ni. Dalam slide ini kita mempelajari tentang nilai mean, variance dan sisian piawai bagi suatu taburan binomial. Okey, kita lihat dulu apa yang dikatakan sebagai mean. Mean ialah nilai jangkaan jika bilangan percubaan bernoli dijalankan dengan jumlah yang banyak. Jadi maksudnya di sini apabila eksperimen itu kita melibatkan bilangan percubaan yang banyak, maka kita tak dapat nak buat pengiraan seperti mana tadi. Kita hanya dapat membuat nilai jangkaannya saja. Jadi nilai jangkaan itu menyatakan apa yang dikatakan sebagai mean. Dan nilai jangkaan itu dapat kita perolehi dengan menggunakan rumus ini. Okey, jadi di sini digunakan simbol di sini mu u berekor ni. Mu sama dengan n darab p. N ialah bilangan percubaan, P ialah bilangan kejayaan. Okey, untuk keterangan lanjut kita akan lihat contoh sebentar lagi Okey, seterusnya kita lihat apa yang dikatakan sebagai sisihan piawai dan juga variance Okey, sisihan piawai ni apa pula? Sisihan piawai ini ialah ukuran saiz sebaran suatu set data daripada nilai jangkaannya Okey, dan nilai sisihan piawai variance ini boleh ditentukan menggunakan rumus ini. Di mana sisihan piawai disimbolkan sebagai sigma. Sigma ni sama dengan punca kuasa 2 n darab p darab q. N ialah bilangan percubaan, P ialah kebarangkalian kejayaan dan Q ialah kebarangkalian kegagalan. Okey. Dan kemudian bila kita kuasa 2kan sisihan piawai ini, dia akan mentakrifkan apa yang dipanggil sebagai variance. Jadi variance ialah kuasa 2 kepada sisihan piawai.
Jadi bila kita kuasa 2 kan maka tanda punca kuasa 2 ni hilang lah. Maka variance sama dengan N darab P darab Q. Okey, ini adalah rumus-rumus untuk menentukan mean, sisian piawai dan juga variance. Okey, mari kita lihat satu contoh di sini. Seorang penembak mempunyai kebarangkalian berjaya mengenai sasaran ialah 0.8. Jika penembak ini diminta untuk membuat 1000 kali tembakan, cari nilai mean, variance dan sisian piawai penembak ini berjaya mengenai sasaran. Okey, jadi Amir tengok di sini bilangan percubaan dia ada 1000 kali 1000 kali banyak Kalau kita nak analisis macam mana kita buat tadi memang tak terbuat lah, betul tak? Okey, maka daripada sini kita hanya boleh buat jangkaan dalam 1000 kali tembakan tu dia akan kena berapa. Tu maksud dia Jadi di sini dinyatakan bahawa kebarangkalian kejayaannya 0.8. Oleh itu kebarangkalian kegagalannya ialah 0.2. Okey, seterusnya kita boleh dapat nilai mean menggunakan rumus mean, iaitu mu sama dengan NP. N itu merujuk kepada bilangan percubaan 1000 dan P merujuk kepada kebarangkalian kejayaan 0.8, maka dapatlah 800. Di sini memberitahu kita bahawa dalam 1000 kali tembakan yang dia buat, kita menjangkakan yang akan kena ialah 800 kali. Okey, tapi dia bukanlah mesti tepat-tepat 800 kali tu dia adalah dia punya tambah tolak dia. Okey. Jadi tambah tolak itulah kita perlukan apa yang dipanggil sebagai variance dan sisian piawai tu Okey, kita lihat di sini variance. Variance diberikan sebagai NPQ gantikan nilai yang berkenaan, maka dapatlah nilai variance 160. Daripada sini dapatlah nilai sisian piawai. Sisian piawai ialah punca kuasa 2 kepada variance ni. Jadi punca kuasa 2 kepada 160 ialah 12.65 jadi sisian piawai ni memberitahu kita bahawa jumlah tembakan tu dalam 1000 kali tu kan dia akan kena tu dia ada plus minus sebanyak 12.65 tu lah jadi dia berada dalam selang tu. Okeylah kita mengakhiri pembelajaran kita berkenaan dengan taburan binomial ni dengan membuat kesimpulan Okey, kesimpulan yang pertama taburan kebarangkalian binomial ialah taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak binomial. Okey, pemboleh ubah rawak binomial ni ditulis seperti ini, iaitu X tanda ombak tu, kemudian B binomial kurungan NP. N ialah bilangan percubaan dan P ialah kebarangkalian kejayaan. Yang kedua, rumus taburan kebarangkalian binomial diberikan sebagai ini. Okey, seterusnya kesimpulan yang ketiga ialah nilai-nilai kebarangkalian boleh diwakili dengan jadual dan juga graf. Okey, dan yang keempat, hasil tambah semua nilai kebarangkalian bagi setiap pemboleh ubah rawak ini sama dengan 1. Dan yang kelima, mean diberikan sebagai mu sama dengan NP, variance sigma kuasa 2 sama dengan NPQ, dan sisian piawai sigma sama dengan punca kuasa 2 N darab P darab Q. Itulah kesimpulannya bagi 5.2 taburan binomial. Okey kita berhenti di sini. Kita jumpa lagi dalam siri video yang seterusnya, dan akan datang nanti kita akan mempelajari tentang 5.3 iaitu taburan normal. Okey kita jumpa lagi Okey juga, terima kasih juga. Okey, sama-sama.